Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua penonton yang sudi join live FB Asyada Isam pada petang ini. Hari ini saya selaku moderator, nama saya Nurina. Hari ini saya ditemani oleh seorang panel dari Jabatan CYK iaitu Cik Nur Hasmina. Apa khabar Cik Nur Hasmina? Khabar baik, Alhamdulillah. Selamat petang juga saya ucapkan kepada semua penonton kita pada petang ini untuk 30 minit bersama Asyik Isam musim kedua. Hari ini kita akan bincangkan tentang apa? Tentang sitos. Okay. Baik, hari ini Cik Nur Hasmina akan berkongsikan sedikit mengenai fakta-fakta yang perlu tahu tentang sitos. Tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan kepada Cik Nur Hasmina untuk berkongsikan apakah maksud sitos dan bagaimana kita nak tahu seseorang ada sitos. Okey, begini cerita dia. Okey, apakah itu sitos? Sitos adalah singkatan yang bermaksud Credited of Service, iaitu sebuah perkhidmatan yang memberi maklumat rahsia berkenaan kredit seseorang. Okey. Daripada sumber awam yang diambil oleh pihak sitos, institusi kewangan dan individu berkaitan boleh mendapatkan laporan sitos yang mempunyai maklumat seperti sejarah kredit seseorang individu, kaedah dan cara perbelanjaan serta hutang berbaki yang ada, trending gaya pembayaran kaitan dengan perihal undang-undang, pemilikan syarikat dan risiko yang ditanggung. Laporan sitos adalah refleks kepada keadaan kredit seseorang sama ada positif atau negatif. Baik, seterusnya saya tanya juga dekat Cik Nur Hasmina, adakah sitos ni dia ejen kerajaan ataupun tak ya? Okey, untuk soalan Cik Nurina tadi, sitos bukan ejen kerajaan. Okey, sitos dikendalikan oleh syarikat swasta yang berdaftar dan bukanlah di bawah pentadbiran mana-mana badan kerajaan. Okey, sitos sendirian berhad ditubuhkan di bawah skop Akta Agensi Pelaporan Kredit 2010, Credit Reporting Agencies Act 2010. Baiklah. Saya ada lagi juga beberapa soalan lagi. Ada sesetengah individu mengatakan sitos ni dia boleh disenarai hitam ataupun kita panggil dia blacklist. Boleh tak Cik Nur terangkan berkenaan isu blacklist ni? Sebenarnya sitos ni boleh senarai hitam ataupun blacklist kepada seseorang individu ataupun tak ya? Okey, untuk soalan Cik Norina tadi, sitos bukan senarai blacklist ataupun disenarai hitamkan. Okey, sitos mengumpul maklumat dan menyediakan laporan kredit seseorang individu untuk kegunaan institusi kewangan. Ianya melaporkan keadaan kredit individu seseorang. Sitos tidak berhak dan tidak pernah menyenarai hitamkan atau blacklistkan mana-mana individu. Jadi, melalui laporan sitos itu, institusi kewangan boleh menganalisa dan mengira risiko yang akan dihadapi dalam meluluskan atau menolak permohonan pinjaman seseorang. Oh, jadinya kalau macam kita ada macam nak beli rumah, salah satunya selalunya nak beli rumah lah, kita akan check dulu sitos lah kan? Betul, nak beli rumah, nak beli kereta atau buat apa-apa pinjaman sekalipun, kita akan buat semakan senarai sitos dulu, baru boleh proceed untuk next step dalam membuat pinjaman. Dan bank pun akan tengok kita punya kelebihan dalam kita apply kita punya sitos tu, nanti dia ada level-level dia okey atau tak okey ke, sangat baik ke. Macam mana kita nak clearkan sitos ya Cik Nurasina? Kalau kita nak clearkan sitos, kita kena membuat bayaran lah, hutang-hutang yang kita ada tu. Oh, berapa bayaran yang dikenakan? Mengikut untuk seorang mengikut berapa banyak hutang yang dia telah lakukan sebelum ni. Kalau kata dia pernah buat
hutang 5,000 mungkin dia ada interest dalam pinjaman dia. Okay. Adakah satu masalah besar jika individu mempunyai laporan sitos dan dari mana sumber laporan sitos didapati? Okay. Ini adalah salah satu tanggapan yang salah untuk sitos. Bagi mereka yang ada rekod sitos dan laporan sitos tidak bermakna mereka menghadapi masalah yang besar. Sebab dia tak risiko, bukan risiko yang besar untuk seseorang. Jadi untuk soalan Cik Nurina tadi, dari mana sumber laporan sitos? Bagi menghasilkan laporan sitos, sitos sendirian berhad mendapatkan data dan maklumat dari sumber awam seperti Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Insolvensi Malaysia, Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Syarikat Malaysia iaitu SSM, penerbitan prosiding undang-undang, makluman di akhbar tempatan dan warta kerajaan. Itu saja ya Cik Nazmina. Okey. Soalan terakhir saya sebelum kita menamatkan live pada petang ini. Siapa sebenarnya yang memerlukan sitos ni dan bagaimana hendak mendapatkan laporan sitos untuk diri sendiri? Boleh tak Cik Nazmina terangkan kepada penonton yang tengah join live kita? Okay, siapa yang memerlukan sitos ni? Okay. Antara institusi yang memerlukan rekod sitos ialah institusi kewangan dan perbankan untuk permohonan pinjaman, buka akaun dan mendapatkan portfolio individu. Yang kedua, pemilikan industri kecil untuk memantau rakan niaga dan industri. Dan yang ketiga, penggunaan individu untuk melihat dan memantau laporan sendiri. Itu sahaja. Okey, baiklah. Sebelum kita akhiri live kita, ada beberapa soalan juga daripada penonton. Okay, ini daripada Cik Nur Fazrin. Nak apply sitos kena bayar ke? Nak apply sitos ada bayarannya. Kalau nak buat semakan boleh menggunakan perkhidmatan kami pun ada menyediakan untuk carian sitos. Nanti boleh berhubung dengan kami lah. Ada soalan lagi daripada penonton kita? Saya rasa itu sahaja live kita pada petang ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Cik Nur Hasmina, panel kita. Terima kasih untuk moderator kita, Cik Nurina. Terima kasih juga. Sebelum saya tamatkan majlis kita, jangan lupa subscribe, Facebook, IG, Instagram, Twitter, Telegram. Asia Dahisam. Asia Dahisam. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.